Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah binti Mohsin dari Lens Research Group, Universiti Teknologi Malaysia. Saya akan membentangkan tajuk yang berkenaan dengan alternatif penyelesaian terhadap pencerobohan tanah milik kerajaan di negeri Perak. Sebagai pengenalannya, isu pencerobohan tanah milik kerajaan ini telah lama berlaku di negara ini dan ia semakin berluasa dari setahun ke setahun. Pihak-pihak yang menduduki atau membina apa-apa bangunan di atas tanah kerajaan, tanah rizab atau tanah pelombongan tanpa kebenaran telah melakukan suatu kesalahan menurut kanun tanah negara. Pihak tersebut akan dikenakan denda yang tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan untuk suatu tempoh yang tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Menteri Besar Perak, sebanyak 24,000 hektar tanah milik kerajaan negeri dan syarikat berkaitan kerajaan GLC telah diceroboh sejak dahulu. Menurut kenyataan Menteri Besar Perak pula, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menjelaskan bahawa aktiviti pencerobohan ini telah berlaku sejak puluhan tahun dan melibatkan ribuan hektar tanah. Pencerobohan tanah kerajaan bukan sahaja di kalangan petani atau pekebun kecil, sebaliknya turut melibatkan syarikat korporat yang besar. Terdapat beberapa contoh kes berkenaan pencerobohan tanah milik kerajaan negeri Perak, seperti kes yang berlaku di Bukit Keledang. Bukit Keledang merupakan satu aset semula jadi indah dan tempat kegemaran untuk pendaki bukit serta pelancong. Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengesahkan bahawa penerokaan tanah seluas 10 hektar berhampiran Bukit Keledang merupakan aktiviti haram bagi tujuan peladangan kelapa sawit. Penebangan pokok di kawasan itu telah memusnahkan kawasan yang subur dan boleh menyebabkan banjir lumpur pada musim hujan. Hal ini akan membahayakan kawasan perumahan di kaki bukit. Isu yang seterusnya adalah berkenaan pencerobohan tanah milik kerajaan di Cemor Perak oleh sekumpulan petani yang telah menjalankan aktiviti pertanian selama 50 tahun. Kerajaan negeri Perak mengetahui tanah tersebut telah diceroboh apabila kerajaan ingin menghadiahkan tanah tersebut kepada pemain pasukan bola sepak negeri Perak. Dalam hal ini, kerajaan negeri Perak telah mengeluarkan notis 14 hari kepada petani yang terlibat supaya mengosongkan tanah pertanian yang diusahakan oleh mereka. Kes yang seterusnya adalah melibatkan syarikat korporat yang telah menceroboh tanah milik kerajaan Perak dengan menggunakan kumpulan tertentu bagi menghalang penguatkuasa mengambil tindakan terhadap tanah berkenaan. Menurut Menteri Besar Perak, terdapat peneroka haram yang menyaman kerajaan kerana menganggap tanah milik yang mereka duduki sekian lama telah menjadi hak mereka secara automatik. Sebenarnya, pelbagai langkah penyelesaian telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri Perak untuk menangani isu pencerobohan tanah milik kerajaan ini, tetapi isu pencerobohan masih berlaku hingga kini. Oleh itu, kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan penyelesaian sedia ada tidak berkesan dan mengkaji alternatif penyelesaian bagi menangani isu pencerobohan tanah kerajaan di negeri Perak. Bagi mencapai objektif kajian, reka bentuk kualitatif telah digunakan. Dua jenis data diperolehi iaitu data prima dan data sekunder. Data prima diperolehi dengan kaedah temu bual bersama pegawai-pegawai dari unit penguatkuasaan dan teknikal di bawah Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Perak supaya memberi gambaran keadaan semasa dan maklum balas tentang isu pencerobohan tanah milik kerajaan negeri Perak. Manakala bagi data sekunder diperolehi dari ekstrak kajian-kajian lepas, keratan akhbar dan jurnal-jurnal berkaitan. Seterusnya, data-data ini akan dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis deskriptif.
Secara detailnya, menurut Kanun Tanah Negara Seksyen 425, pencerobohan bermaksud tidak mendapat kebenaran yang sah semasa melakukan perkara-perkara seperti menduduki atau membina mana-mana bangunan di atas tanah kerajaan, tanah rizab atau tanah pelombongan, atau membersih, membajak, menggali, mengepung atau bercucuk tanam di mana-mana tanah tersebut, sama ada sebahagian atau secara keseluruhannya, memotong atau memindah apa-apa kayuan atau hasil di atas atau dari tanah tersebut. Slide yang seterusnya adalah berkenaan aktiviti pencerobohan tanah kerajaan. Terdapat 3 aktiviti yang biasanya dilakukan oleh penceroboh di atas tanah kerajaan, iaitu penempatan, pertanian dan perniagaan. Bagi penempatan, ianya lebih dikenali sebagai penempatan setinggan. Penempatan setinggan boleh wujud kerana faktor kemiskinan atau faktor migrasi penduduk. Kadar kemiskinan yang tinggi menyebabkan kadar kewujudan penempatan setinggan menjadi lebih tinggi. Kos sara hidup yang tinggi di bandar telah memberi tekanan tinggi kepada golongan berpendapatan rendah. Hal ini mengakibatkan golongan tersebut mencari alternatif lain untuk menampung keperluan hidup seperti memilih untuk menduduki secara haram di atas tanah kerajaan bagi menampung kehidupan mereka. Bagi aktiviti pertanian pula, penceroboh biasanya mengusahakan tanah dan membangunkan tanah dengan aktiviti pertanian bagi menampung kehidupan mereka. Kebiasaannya, pencerobohan tanah yang melibatkan kegiatan pertanian adalah berlaku di kawasan luar bandar. Hal ini disebabkan pendapatan masyarakat di kawasan luar bandar adalah bergantung kepada kegiatan pertanian. Bagi aktiviti perniagaan pula, ianya seperti mencuci kereta dan membuka gerai kecil-kecilan. Kegiatan pencerobohan bagi aktiviti perniagaan ini berlaku di mana-mana sahaja, tidak kira ianya kawasan luar bandar atau kawasan bandar. Ini berlaku di atas tanah-tanah kosong yang terletak di tepi jalan, bawah jambatan pejalan kaki atau mana-mana tanah kosong termasuk tanah kerajaan yang tidak diusahakan atau dibangunkan, selalunya menjadi sasaran untuk masyarakat menjalankan perniagaan sendiri tanpa kebenaran pihak berkuasa. Seterusnya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan pencerobohan tanah kerajaan ini? Terdapat 3 faktor, iaitu faktor ekonomi, sosial dan perundangan. Bagi faktor ekonomi, kemiskinan merupakan antara satu faktor yang menyumbang kepada pencerobohan tanah. Kebiasaannya keadaan ini akan berlaku di kalangan golongan yang berpendapatan rendah seperti petani yang menjalankan aktiviti pertanian untuk meneruskan kehidupan mereka. Bagi faktor kedua, iaitu faktor sosial, seperti perpindahan masyarakat luar bandar ke kawasan bandar. Kebiasaannya penghijraan ini bertujuan untuk mencari sumber pendapatan di kawasan bandar. Selain daripada itu, tanah kerajaan dilihat mudah untuk diceroboh kerana tiada papan tanda amaran yang diletakkan untuk menunjukkan orang awam dilarang menceroboh tanah kerajaan tersebut. Tambahan lagi, tanah kerajaan sering dilihat terbiar, lebih-lebih lagi di kawasan pedalaman. Menurut Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menyatakan, ketika ini terdapat banyak tanah kerajaan yang terbiar dan tidak dibangunkan selain tiada perancangan khusus untuk membangunkan tanah itu dalam masa beberapa tahun akan datang. Dengan ini, penceroboh mengambil peluang untuk menjalankan aktiviti-aktiviti mereka, memandangkan tiada sesiapa mengawasi atau menjaga kawasan berkenaan. Selain daripada itu, penceroboh yang berada di atas tanah kosong tersebut kadang-kadang mempunyai niat untuk mendapatkan perhatian daripada pihak kerajaan semata-mata untuk mendapatkan bayaran pampasan pada waktu operasi pencerobohan dijalankan. Bagi faktor perundangan, menurut KTN 1965 Seksyen 425, sekiranya disabitkan kesalahan, penceroboh akan didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan tidak lebih dari 1 tahun akan dikenakan, dan hukuman ini bagi
sesetengah pihak merupakan hukuman yang ringan. Selain daripada itu, proses permohonan tanah yang panjang juga menyebabkan masyarakat mengambil keputusan untuk menceroboh tanah-tanah yang terbiar. Kelewatan kelulusan permohonan tanah yang timbul disebabkan kekurangan kaki tangan di pejabat tanah dan kesukaran mendapatkan fail asal permohonan tanah. Fail asal permohonan ini penting kerana di dalamnya terdapat maklumat yang berkaitan dengan sesuatu permohonan, seperti salinan resit bayaran premium atau bayaran-bayaran lain yang berkaitan. Oleh yang demikian, pelan akui tidak dapat didaftarkan jika tiada apa-apa bukti yang menunjukkan bahawa pemohon telah menjelaskan bayaran yang telah dikenakan. Pencerobohan ini telah memberi impak yang sangat besar khususnya kepada pihak kerajaan negeri Perak. Menurut Pejabat Menteri Perak, pencerobohan akan menjejaskan perancangan untuk menjalankan projek pembangunan seperti membina rumah mampu milik. Selain itu, dari aspek ekonomi, pencerobohan boleh menjejaskan usaha kerajaan negeri dalam menarik lebih ramai pelabur asing dan seterusnya mengakibatkan kerajaan negeri mengalami kerugian. Tambahan lagi, kerajaan akan mengalami kerugian kerana tidak mendapat hasil kutipan cukai tanah dari aktiviti haram yang diusahakan atas tanah tersebut. Kesan yang seterusnya adalah kerajaan perlu mengeluarkan kos yang tinggi. Hal ini disebabkan pihak kerajaan perlu menanggung kos pembersihan sisa buangan, penempatan setinggan dan pembayaran pampasan serta sagu hati. Ini pula adalah berkaitan penyelesaian yang telah diambil oleh kerajaan negeri Perak untuk mengatasi masalah pencerobohan. Yang pertama adalah dengan mengambil tindakan penguatkuasaan mengikut Seksyen 425 Subseksyen 1 KTN yang menyatakan bahawa jika seseorang disabitkan, denda boleh dikenakan tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak lebih dari setahun atau kedua-duanya sekali. Penyelesaian kedua adalah pengeluaran lesen pendudukan sementara. Menurut Seksyen 42 Subseksyen 1 KTN, pemberian lesen pendudukan sementara merupakan satu kaedah pelupusan tanah oleh pihak berkuasa negeri dengan memberi kebenaran kepada seseorang individu untuk menduduki atau menjalankan aktiviti di atas tanah tersebut pada suatu tempoh tertentu. Lesen ini diluluskan hanya untuk kegunaan sementara sahaja. Penyelesaian yang seterusnya adalah kaedah pemberi milikan tanah. Menurut KTN 1965, pemberi milikan tanah merupakan salah satu bentuk pelubusan tanah yang diperuntukkan dalam Seksyen 42 Subseksyen 1A. PBN mempunyai kuasa untuk memberi milik tanah kerajaan melalui peruntukan-peruntukan yang sedia ada di bawah Kanun Tanah Negara 1965. Walaupun kerajaan negeri Perak telah berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi masalah pencerobohan, namun isu pencerobohan masih lagi berleluasa. Apakah punca penyelesaian sedia ada ini tidak berkesan? Menurut para responden, terdapat 4 punca yang menyebabkan penyelesaian sedia ada tidak berkesan. Yang pertama, campur tangan politik. Antara satu masalah yang dihadapi oleh unit penguasa semasa menjalankan tugas adalah campur tangan oleh politik. Hal ini disebabkan apabila orang awam menghadapi masalah, mereka akan membuat rayuan kepada ahli politik seperti wakil-wakil rakyat yang telah dilantik suatu pilihan raya. Orang awam menganggap ahli politik merupakan orang tengah di antara kerajaan dan orang awam. Dengan ini, apabila orang awam melanggar undang-undang, mereka akan meminta bantuan daripada ahli politik. Ahli politik tersebut kebiasaannya akan berusaha untuk memberi bantuan kepada mereka yang menghadapi masalah supaya mengukuhkan kedudukan diri sendiri dalam hati orang awam. Punca yang seterusnya adalah peruntukan kewangan yang terhad. Pihak penguatkuasa memerlukan wang untuk menjalankan operasi. Peruntukan kewangan adalah digunakan untuk membeli kelengkapan dan peralatan yang diperlukan semasa menjalankan operasi tindakan penguasaan
pembayaran gaji bagi bayaran kerja lebih masa atau kos-kos yang diperlukan untuk menjalankan pemantauan. Punca yang seterusnya adalah ancaman keselamatan. Keselamatan pihak penguatkuasa semasa menjalankan operasi tindakan penguatkuasaan perlu diberikan perhatian yang serius. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sebahagian pihak penceroboh yang sanggup menghalang pihak penguatkuasa demi mempertahankan hak mereka. Pihak penceroboh akan memberontak dengan menggunakan senjata seperti kayu, parang, batu dan sebagainya. Faktor yang seterusnya adalah kekurangan kaki tangan. Kekurangan kaki tangan adalah salah satu penyebab penyelesaian yang tidak berkesan. Kekurangan kaki tangan akan menyebabkan kerja lebih banyak yang perlu dilakukan oleh kaki tangan yang lain. Apabila kerajaan ingin menjimatkan kos dari segi pengurangan pengambilan kaki tangan, ianya secara tidak langsung mempengaruhi operasi penguatkuasaan di mana akan banyak lagi kes yang akan tertunggak untuk diselesaikan. Berdasarkan hasil temu bual yang telah dilakukan, terdapat beberapa langkah alternatif yang boleh dibuat oleh Kerajaan Negeri Perak bagi menyelesaikan masalah pencerobohan tanah dari terus berleluasa. Semua responden menyatakan bahawa campur tangan politik sukar dibantras, melainkan ada undang-undang yang menghalang ahli politik daripada campur tangan dalam urusan PTG Perak ketika mereka menjalankan operasi penguatkuasaan. Selain itu juga, responden menyarankan agar undang-undang di bawah Seksyen 425 harus diperkuatkan dengan memberikan hukuman yang lebih berat seperti mengenakan denda yang lebih tinggi kepada penceroboh. Di samping itu, bagi punca peruntukan kewangan yang terhad, adalah lebih baik sekiranya Kerajaan Negeri Perak dapat menyediakan pangkalan data yang boleh menyimpan data terperinci seperti maklumat tanah untuk memudahkan aktiviti pemantauan dan mengurangkan kos operasi selain dapat menyelesaikan isu kekurangan kaki tangan di pejabat tanah. Pangkalan data ini sangat penting dalam meringankan beban dari memantau sejumlah besar tanah. Selain daripada itu, penggunaan teknologi canggih seperti drone untuk memantau tanah kerajaan dapat menjimatkan kos dari segi pengambilan lebih banyak kaki tangan. Penggunaan teknologi untuk memantau tanah kerajaan, terutama tanah kerajaan yang terletak di kawasan luar bandar, dapat membantu untuk mengelakkan pencerobohan kerana pihak penguatkuasa dapat mengesan berlakunya pencerobohan dengan lebih awal. Selain daripada itu, pihak kerajaan haruslah melakukan bancian semula untuk mengetahui keadaan tanah milik kerajaan dan memberikan kepada syarikat berkaitan kerajaan, GLC, yang berpotensi untuk mengurangkan tanah kosong kerajaan, yakni tanah terbiar. Dengan melaksanakan dasar ini, dalam masa yang sama pihak kerajaan dapat memperoleh hasil pendapatan. Selain daripada itu, pengurusan PTG Perak perlulah melihat semula proses permohonan LPS, lesen pendudukan sementara, supaya proses tersebut dapat dipermudahkan agar dapat mempercepatkan proses permohonan itu supaya individu memperoleh lesen dan menjalankan aktiviti di atas tanah secara sah di sisi undang-undang. Sebagai kesimpulannya, isu pencerobohan tanah kerajaan perlu diselesaikan segera supaya tanah yang ada dapat digunakan untuk kegunaan yang lebih bermanfaat bagi keperluan masyarakat setempat. Selain itu, alternatif penyelesaian yang diambil oleh pihak kerajaan haruslah diteliti sebaiknya kerana ia akan memberi implikasi terhadap tindakan yang bakal diambil di masa hadapan terhadap penceroboh, khasnya di Perak dan di seluruh Malaysia amnya. Dengan itu, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.